refresh sikit lah. So ingat lagi tak berapa jenis intellectual properties yang kita ada? So sebelum ni you all dah tahu kan? So jenis-jenis intellectual properties, IP. So ada berapa jenis yang you all tahu? Selain daripada patent. Okay, ada 4. So apa dia? Copyright. Copyright. So untuk hari ini copyright. So Dr. Jun dah sentuh berkenaan dengan patent. Lagi? Trademark. Trademark. Okay, lagi? Trade secrets. Trade secret. Trade secret ataupun ada satu lagi adalah industrial design. Okay, so dah ingat lah. So dah faham apa itu intellectual properties. Okay, so macam biasa, so this our learning objective untuk lecture hari ni. Okay, so in this lecture I will cover on the definition of copyright. Okay, so dalam definition ni include the description of copyright, criteria and also type of work protected by copyright. So kena tahulah apa tu copyright, kriteria untuk copyright dan apa benda yang boleh dilindungi dalam copyright. Okay, then a brief explanation on copyright protection. Okay, so yang ni termasuk dalam copyright law and also exclusive right of copyright owner. Okay, that was stated in Malaysian Copyright Act. Okay, so yang ni adalah learning objective. Okay, so what is actually copyright? Okay, so kalau awak tengok dekat sini, so apa yang awak faham berkenaan dengan copyright? So pernah tengok tak simbol untuk copyright? Pernah jumpa? Dekat mana awak jumpa? Pernah tengok tak? Kat mana biasanya kita boleh jumpa simbol copyright? Dekat album. CD ke? Dekat mana? CD punya album ke? Ya, dekat album macam CD lagi. Kalau online yang biasa berkaitan dengan awak punya film, so dekat mana kita boleh tengok copyright? Dekat website belakang dia punya nama brand dia. Dekat website. So kalau awak nak Google kan, so biasanya dekat Google, contoh kata awak nak cari gambar ke, nak Google layout ataupun nak Google logo chart. So biasanya kita kena tengok dulu dia punya copyright kan, kena tengok copyright. So biasanya kalau untuk copyright ni simbol dia macam ni lah. Okay, so simbol dia circle capital letter C. Okay, untuk copyright simbol. So kalau untuk buku, biasanya buku dia akan ada macam ni. Okay, copyright protection. So buku ni sebenarnya copyright ni dia tidak perlu didaftarkan. Okay, so nanti akan ada dalam akta tu. Okay, tidak perlu didaftarkan. So copyright ni sebenarnya kalau macam buku dia ada macam pengenalan dia. So ISBN number tu kan, ISBN number tu. Okay, so yang tu sebenarnya adalah pengenalan kepada buku ataupun kata surat beranak kepada buku tu. Okay, tapi dia tidak protect author. Okay, so bila nak protect author, so biasanya kalau untuk author, dia diperolehi secara automatik lah. Okay, secara automatik sebab dia ada author dekat situ. Jadi yang tu adalah dikira sebagai copyright. Tapi MyIPO dia encourage kita untuk, dia panggil bukan register, dia panggil kita dia ada pendaftaran tapi kita kena buat pengakuan. Kita kena buat pengakuan. So dia akan ada pengakuan lah. Maksudnya pengakuan secara bertulis yang menyatakan bahawa karya itu adalah milik kita. So dia kira sebagai copyright lah. So dia ada license. So kita boleh license kan kita punya karya tu. Okay. So copyright is a type of IP like trademark or patent. So samalah tapi dia ada kriteria yang berbeza lah. Jadi kena boleh bezakan patent macam mana, copyright macam mana. Okay, it is designed to encourage creativity by giving a creator ataupun owner exclusive right over copying, publishing atau distributing their works. Maksudnya bila kita register as a copyright version, so kita sebagai owner ni kita ada hak lah. Okay, kita ada hak untuk mengelakkan siapa-siapa je daripada
meniru ataupun nak publish ataupun nak mengedarkan kita punya hasil karya tadi. Okay, this means that the creator can license or get payment for copies of their work. Okay, biasanya kalau bila dah under copyright protection, so dia akan ada satu badan ataupun agensi untuk menjaga copyright tadi. Okay, copyright karya yang kita dah copyright tadi. So kita boleh license kan dan kita boleh dapat payment ataupun royalty daripada hasil tadi, daripada hasil karya tadi. Okay, so it is also mean that to increase the public access to work. So bila kita dah register ataupun dah protected by copyright, so kita boleh publish lah. Okay, kita boleh publish kita punya hasil karya tadi, okay, dan kita boleh dapat payment ataupun royalty daripada hasil itu tadi. Okay. Okay, so in detail, so copyright is a protection given to authors, okay, copyright owner or performers, okay, of the copyright work and performance as prescribed under the Copyright Act 1987. So dia ada akta lah untuk copyright, so sama juga macam patent, so dia ada akta patent dan akta copyright. Okay, copyright is a set of exclusive right granted to the author or creator of an original work, including the right to copy, distributed and adapt the work. Okay, so copyright does not protect ideas, only the expression. So maksudnya untuk copyright ni, dia bukan melindungi idea, tapi dia melindungi expression. So bila kita ada satu idea, contoh kata idea, so kita kena expresskan ataupun kita kena hasilkan dalam bentuk karya, baru dia protected by copyright. Okay, maksudnya contoh kalau awak ada idea untuk tulis lagu, ada satu lagu tu, so kita kena hasilkan dalam bentuk bertulis, dalam bentuk karya, baru kita boleh dilindungi dalam akta copyright. Okay, sama juga macam kita buat research, okay, kita tulis dalam bentuk paper, okay, publication kan, so dia ada author dekat situ. So once dah ada author dekat situ, so sebenarnya dia dah dilindungi lah. Okay, cara dilindungi maksudnya tak ada orang dah boleh tiru ataupun boleh exploit kita punya hasil kerja tadi lah. Okay, so kena dia daripada idea tu kita kena express the idea, maksudnya dalam bentuk karya baru boleh dilindungi dalam Copyright Act. Okay, so copyright owner also have a exclusive right to control over copying, other exploitation of the work for a specific period of time. Maksudnya dia dalam Copyright Act ni dia ada specific time ataupun ada masa yang spesifik berapa lama kita punya karya tadi dilindungi. Okay, selepas daripada itu, okay, after which the work is said to enter the public domain. Okay, kalau awak search, kadang-kadang awak search dekat YouTube ataupun awak search picture ataupun gambar dekat YouTube, so sometimes bila kita tengok dekat dia punya details tu, okay, dia tulis dekat situ public domain. So public domain sebenarnya mana-mana karya yang dia declare sebagai public, maknanya siapa-siapa boleh guna ataupun dia dah register sebagai copyright, tapi dalam satu tempoh yang ada satu tempoh masa, so untuk copyright dia 50 tahun. Okey, selepas 50 tahun, so secara automatik karya tadi masuk kepada public domain. So siapa-siapa boleh guna karya tadi. Okey, contoh kan. Contoh kalau macam filem, okey, macam filem macam cerita P.Ramlee kan. Kalau tengok dulu cerita P.Ramlee ni dia under copyright. Sebab tu kalau dulu susah kita nak tengok cerita P.Ramlee kan. Cerita lama. Tapi bila akhir-akhir ni, so sekarang ni pada zaman sekarang ni, masa zaman awak ni, perasan tak? Sebenarnya cerita tu dah diulang. Kenapa? Okay, sebenarnya dah tak ada royalty dah pada cerita tu. Okay, sebabnya dia dah lebih daripada 50 tahun. Maknanya bila dah lebih daripada 50 tahun dia masuk pada public domain lah. Okay, so siapa-siapa boleh guna secara sukarela lah. Tapi tak boleh, sebenarnya walaupun dalam copyright ni dia ada beberapa akta. Maknanya sama ada kita guna untuk personal ataupun guna untuk awam ataupun kita guna untuk
untuk dapatkan duit, maksudnya kita nak jual, kita nak edarkan, so dia ada beberapa syarat lagi lah dekat situ. Okay, so biasanya kalau untuk public domain ni maksudnya untuk kegunaan kita sendiri, maksudnya bukan untuk dijual, bukan untuk kita dapatkan duit daripada karya orang lain. Sebenarnya kalau bila cuba nanti awak habis kelas ni, so awak cuba tengok biasanya kalau dekat YouTube, so kita boleh cari yang common creative. Sebenarnya dekat YouTube tu dia boleh filter tau, so awak boleh filter. Contoh awak type books, okay, awak type books dekat YouTube ataupun dekat Google, so kita boleh filter sama ada kita nak tengok, nak ambil gambar tu yang ada copyright protection ataupun yang public domain. Okay, kalau awak tulis yang biasanya common creative punya gambar, so yang tu adalah public domain. So kalau gambar yang public domain tu, awak boleh guna lah, maksudnya boleh masuk dalam awak punya slide, okay, boleh masuk dalam awak punya presentation. Maksudnya kita boleh bebas menggunakan gambar tu, tapi bukan untuk komersial ataupun tujuan penjualan lah. Okay, tapi sebab itulah bila dalam copyright ni, so dia ada beberapa term lah yang kita gunakan sebagai pelanggaran hak copyright tadi. So sebenarnya bila kita guna tu dia dalam bentuk macam dia kata ada privacy ataupun plagiarism. Sebab tu bila kita ambil gambar yang ada copyright, so kita kena acknowledge lah author tu kan. So baru kita boleh guna. Okay. So copyright owners can license or permanently transfer or assign their exclusive right to others. Okay. So bila kita dah register dengan copyright, so bila kita dah register dengan MyIPO, so kita boleh license ataupun transfer right tu kepada orang lain. Maksudnya boleh diwarisi lah. Okay. Copyright. Okay, so these are the summary of copyright law. Okay, so yang ni dah ada amendment in July 2011. 2012. Okay, so in Malaysia, all the guideline related to copyright protection was in accordance with Copyright Act 1987. Okay, so kalau awak pergi dekat website MyIPO, okay, so yang ni pun kalau awak nak tengok akta tu, so boleh baca dan buka dan baca lah. So kalau nak tahu secara detail, kalau awak berminat, so boleh baca dekat sini. Okay, dan sebenarnya dekat Malaysia, okay, so dia tak ada sistem for registration. Okay, there is no system of registration for copyright. Okay, so satu biasanya kalau untuk copyright, so dia akan ada satu notifikasi pemberitahuan ataupun dia panggil notifikasi pemberitahuan sukarela hak cipta. Maksudnya macam pendaftaran juga. Okay, so suatu ciptaan tu dia cukup, maksudnya bila kita dah publish, okay, dengan nama kita, maksudnya macam kita publish journal lah. Okay, kita publish journal, sebenarnya dia dah mendapat hak perlindungan. Okay, sampai kita tak payah nak daftar dah sebenarnya. So bila kita publish journal, so kita ada author dekat situ. Okay, macam journal kan, macam kita buat manuscript, buat paper. Okay, so dah ada author dekat situ. So sebenarnya dah tak perlu dah kita nak register for copyright. Okay, sebenarnya bila kita dah ada author macam buku kan, ada author ataupun kita buat manuscript, kita dah ada author dekat situ, ada nama kita, siapa yang tuan punya kepada karya tadi. Sebenarnya dia dah cukup dah untuk membuktikan yang tu adalah hak kita. So tak perlu didaftarkan. Tapi in case kata dalam manuscript tu, okay, awak ada buat layout ataupun awak ada letak gambar. So benda-benda macam tu sebenarnya adalah yang perlu untuk kita register untuk mendapatkan copyright protection. Supaya bila orang access journal tadi, orang tak boleh suka-suka hati ambil gambar yang kita letak dalam kita punya manuscript tadi. So bila dia nak ambil, dia kena cite paper kita ataupun kena acknowledge lah kita sebagai author. Okay. So copyright
So dia outline the nature's work eligible for copyright. Okay, so ada beberapa jenis lah karya yang boleh kita yang layak untuk mendapat copyright protection, the scope of protection and the manner in which the protection is accorded. Okay, so nanti saya akan discuss secara general lah. So kalau nak tahu dengan lebih lanjut, so awak nak kena baca Copyright Law 1897. Okay, so the Copyright Act in 1987 provide the enforcement of the law by Intellectual Properties Corporation of Malaysia, MyIPO and agency under Ministry of Domestic Trade and Cooperation. Okay. Okay, so yang ni adalah criteria of copyright. So yang ni ada dinyatakan dalam akta tadi lah. Okay, so ada beberapa kriteria. Okay, copyright protect the expression of an idea, not the idea itself. So macam saya cakap tadi lah. So expression ni bukan dia copyright ni dia protect expression of idea, bukan idea tadi. So bila kita express dalam bentuk karya ataupun dalam bentuk bertulis, baru dia protected by copyright. Okay, and then selain daripada expression of idea, so for a work to receive a copyright protection, it must be original lah. Okay, kena original. So original daripada kita. Okay, so kita mesti produce in a material form. Kena dalam bentuk material. Okay. Lepas tu yang ketiga, to be considered original, it requires only that the author of the work has used some skill, ingenuity and also a labor in making the work. So yang ni bila kita nak anggap sebagai asli ni, kita memerlukan pengarang karya tu menggunakan beberapa kaedah lah, macam kemahiran, kepintaran, tenaga kerja dalam kita membuat karya tadi. Maksudnya bukan idea semata-mata. So kalau idea semata-mata, so tak boleh dianggap sebagai novelty ataupun sesuatu benda yang baru lah. Okay, kena express dalam bentuk karya, so baru boleh dikategorikan di bawah copyright protection. Okay, so next, apa karya yang layak untuk mendapat perlindungan untuk copyright? Okay, so what is protected by copyright? So apa yang dilindungi oleh copyright? Okay, so literary work mean that any text including monograph, periodical article, report, computer program, poems, lyrics, tables. Okay, so yang ni lebih kepada karya sastera lah. Karya sastera maksudnya dalam bentuk bertulis. Sama ada macam artikel ke, monograph ke, report, lirik, okay, tables pun boleh. Okay, selain daripada tu dramatic works. Okay, karya muzik, karya seni. Okay, macam skrip, koreografi. So yang tu pun termasuk dalam karya-karya yang layak mendapat perlindungan harta intelek di bawah copyright. Okay, musical works or musical composition in a written form. So dalam bentuk bertulis. Okay, artistic work including photograph, diagram, cartoon, illustration, graph, building plan, drawings. So yang ni pun termasuk bawah copyright protection, and subject matter other than work including sound recording, television, sound broadcasting. So yang tu semua termasuk dalam yang boleh dilindungi di bawah copyright lah. Okay. Tapi ada juga beberapa perkara yang tidak dilindungi di bawah copyright. Okay, so maksudnya perlindungan hak cipta ni hanya boleh diberikan kepada ekspresi idea, tapi bukan idea. So copyright protection does not extend to ideas. So idea tak boleh lah. Okay, so dia kepada expression of idea tapi bukan idea. Procedure, kaedah pengendalian ataupun proses, mathematical concept, system ataupun discovery. So yang ni tidak dilindungi di bawah copyright. Okay. Okay. So next, okay. So yang ni adalah contoh-contoh kepada jenis dan kategori karya di bawah copyright protection. So yang ni lebih jelas lah, lebih terperinci. So macam sastera tadi, so sastera ni
lebih macam kita lah, maksudnya berkaitan dengan bidang kita, okey, biomedical science. So nanti kita akan ada nak publish buku, risalah, manuskrip, articles ataupun report, macam tables ataupun framework. So semua yang tu termasuk dalam kategori-kategori sastera. Okey, kategori sastera. So yang ni akan dilindungi di bawah copyright protection. Okey, seni, music, filem. So yang ni boleh awak baca sendirilah. Okey, rakaman bunyi, siaran, okey, dan terbitan. Okey, so terbitan tadi contohnya dia buku bahasa Melayu kita terbitkan dalam bahasa Cina, contohnya. Okey, terjemahan. So terjemahan ni kita boleh declare sebagai hasil karya kita ataupun karya filem adaptasi daripada novel. Gubahan lagu asal kepada gubahan lagu baru. Okey, so karya-karya ni adalah dilindungi di bawah hak cipta inilah, copyright lah. Okey. Okay, so duration of copyright. Okay, so untuk duration of copyright, okay, so biasanya kalau untuk karya sastera, musical ataupun artistic work ni, so generally this category of copyright work reflect to human beings. Maksudnya dia karya seni ni dia wujud semasa hayat pencipta tu, jadi dia mestilah terus wujudlah sampailah 50 tahun. Maksudnya dalam masa 50 tahun semasa hidup dia selepas 50 tahun selepas kematian dia. Okay, so human being which shall subsist during the life of the author plus 50 years after his death. Maksudnya lama lah, maksudnya dalam masa 50 tahun masa dia hidup dan selepas 50 tahun selepas kematian dia. So yang tu protection dia lama. Okay, untuk filem, sound recording and performance, so this category of copyright shall work subsist for 50 years from the work was published, fixed in a fixation for the film and sound recording. Okay, so sama juga untuk broadcasting. So broadcasting pun sama juga selama 50 tahun. So senangnya untuk duration of copyright ni, kalau yang berkaitan dengan sastera, musical atau artistic work ni, so dia selama 50 tahun selepas kita mendaftarkan kita punya karya dan selepas dan dia dilindungi selepas 50 tahun kematian kita. Okey, so yang ni termasuk dalam copyright protection lah. Okey, so ada beberapa right of protection owner. Okey, so legal right, so dari segi legal right maknanya dari segi perundangan. Okey, so author, copyright owner and performer is given an exclusive right to control under the copyright law. Maksudnya kita sebagai pencipta ni diberi hak eksklusif untuk mengawal kita punya karya tadi di bawah undang-undang hak cipta tadilah. Okay, so legal right that are given to them include the right to enforce their copyrighted work in cases of infringement either by civil or criminal action. Maknanya kita diberikan hak, okay, diberikan hak untuk menguasakan karya hak cipta kita tadi dalam in case kata ada kes-kes pelanggaran, okay, pelanggaran sama ada sivil ataupun jenayah. Okay, so kita ada hak lah sama ada kita nak saman ke, okay, so kita ada hak in case berlakunya pelanggaran tadilah sama ada dari segi piracy ataupun plagiarism. Okay. So dari segi pelakuan jenayah, so kalau ia dijalankan di bawah, so dia akan dijalankan di bawah penguatkuasaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri ataupun Polis Diraja Malaysia. So kita ada hak dari segi perundangan lah once kita dah karya kita tadi dah protected under copyright, okay, so kita ada hak dari segi perundangan. Okay. Kemudian yang kedua adalah hak dari segi ekonomi. So economy right, okay, economic right that are given to the right holders include right of reproduction, right of communication to the public, right to perform, showing or playing to the public, right of distribution and right of commercial rental.
So yang ni adalah hak dari segi ekonomi. Maknanya kita sebagai pemunya kepada karya tadi, kita boleh je macam nak buat pengeluaran ke, nak menyampaikan kepada orang awam ataupun nak buat pertunjukan, nak buat pengedaran ataupun nak menyewa kita punya karya tadi. Okay, so the right can be exercised during the period of protection. So yang ni hak-hak tadi diberi sepanjang kita dilindungi dalam copyright protection tadi lah, maknanya dalam masa 50 tahun. Okay. So economic right also allow the owner the right to derive financial reward from the use of his work by the user or commercial purpose. Okay, so dalam kes ni, so hak ekonomi juga dia membolehkan pemilik tadi, okay, dia memperolehi ganjaran keuangan lah, ataupun ganjaran keuangan daripada penggunaan karya-karya dia tadi. So sebab itulah kalau macam penyanyi kan, okay, so bila dia menerbitkan satu-satu lagu tu, so setiap kali lagu tu diputarkan dekat radio ataupun dia keluarkan satu filem, so setiap kali filem tu disiarkan dalam dekat TV, so dia akan mendapat royalty lah. Okay. Okay, so form of economic right can be by way of assignment, licensing or testamentary disposition. Okay, maknanya dari segi hak ekonomi ni dia dapat dia diperolehi melalui penyerahan hak, perlesenan ataupun wasiat. Okay, so yang ketiga adalah moral right. Okay, so dari segi moral, okay, owner tadi dia ada hak untuk patent. Okay, paternity right. Okay, the right allow the author to claim the originality of his or her creation. Maksudnya dia penulis tadi dia boleh dikenali ataupun dia menuntut keaslian ciptaan dia tadi, and also integrity right. Okay, integrity right. Okay, so this right authorize the author to prevent any users from distortion, mutilation or other modification of his or her work. Okay. So yang ni maksudnya penulis tadi ataupun pemunya karya tadi, so dia ada hak untuk menghalang mana-mana pengguna dari yang nak buat penyelewengan, pengubahsuaian ataupun pada hasil karya dia tadi lah. Okay. Okay, so yang ni okay, so yang ni adalah summary of author or owner right. Okay, the exclusive right enjoyed by owner of copyright in a literary, dramatic or musical work are right to do or authorize the following acts. Maknanya tuan punya karya tadi, so dia berhak ataupun dia authorize, have an authorize to reproduce the work in a material form. Maksudnya dia nak fotokopi ke, dia nak scan ke, dia nak distribute ke, dia nak publish ke. Okay, so adalah hak kepada owner tadi. Okay, perform the work in public. Okay, communicate the work, make an adaptation of the work and do any of this act in relation to an adaptation of the work. So yang ni hak-hak eksklusif yang diberikan kepada tuan punya tadi. Okay, kepada owner of the work ataupun karya tadi. Okay. So now kita pergi kepada copyright infringement. Okay, so copyright infringement ni maknanya pelanggaran hak cipta lah. So bila kita nak kata berlakunya pelanggaran hak cipta? Okay. Siapa ada idea? So pelanggaran hak cipta ni dalam bentuk macam mana? Okay, so dia bertentangan dengan hak tadilah. Okay, so bila kita sebut sebagai pelanggaran hak cipta tadi, so dia bertentangan dengan hak-hak yang diberikan kepada tuan punya karya tadi. Okay. Okay tak? Okay, so an infringement occurs where a substantial part of the work or other subject matter is copied ataupun sama ada orang tu dia tiru, okay, copied, reproduce, dia macam cetak rompak lah. Cetak rompak. Sebenarnya copyright ni dia mengelakkan cetak rompak. Sebenarnya cetak rompak tu adalah salah satu contoh daripada pelanggaran hak cipta lah.
Okey. So sebenarnya dia nak sebenarnya itu yang nak dilindungi oleh copyright protection. So copyright protection ni untuk mengelakkan orang lain daripada meniru ataupun sama ada apa, orang lain daripada meniru ke, reproduce ke, publish ataupun menggunakan karya kita untuk tujuan peribadi dia tanpa kebenaran kita. Sebenarnya dalam bahasa yang ringkasnya macam itulah. Maksudnya siapa-siapa yang menggunakan karya berhak cipta ni tanpa kebenaran daripada penulis, okey, so itu adalah merupakan satu pelanggaran di bawah Akta Hak Cipta. Okey. So whoever use any copyright work without consent or authorization from the author, copyright owner, from the author, so ataupun copyright owner, so it may be constitute an infringement under Copyright Act. So di antara pelanggaran hak cipta adalah reproduce. Okey, so maksudnya reproduce ni pengeluaran semula apa-apa karya hak cipta. Okay, reproduce in any form, perform, show, display or distribute to the public. Contohnya macam centak rompak kan, so awak pergi tengok dekat wayang, so awak pun record. So record tu maknanya kita reproduce lah. Okay, so kita reproduce and then awak pun record, okay, burn masuk dalam CD dan awak jual. So adalah contoh-contoh pelanggaran hak cipta lah. Okay, so yang tu adalah piracy ataupun cetak rompak. Okay. Okay, import any article into Malaysia for the purpose of trade or financial gains. Maksudnya kita import salinan karya-karya tadi, okay, ataupun untuk kegunaan sendiri ataupun untuk kewangan, atau untuk mendapatkan sumber kewangan. Okay, make for sale or rent any infringing copy ataupun kita membuat salinan langganan karya-karya hak cipta untuk tujuan jualan ataupun sewaan kepada orang awam. So memang bercanggah daripada Akta Hak Cipta lah. Okay. Okay, sells, rent or by way of trade, expose or offer for sale or rent any infringing copy, distribute infringing copy and exhibit in public any infringing copy by way of trade. Maksudnya yang ni dia lebih kepada macam siapa-siapa yang tidak dapat kebenaran, so dia menjual, menyewa ataupun mengedarkan apa-apa salinan. Maksudnya dia buat salinan daripada karya-karya hak cipta tadi. Okey, ataupun dia buat jualan, so tak boleh lah. Okey, so tak boleh. Okey, so yang tu adalah salah, okey, dari dalam copyright punya akta lah. Okey, so yang ni contoh dua jenis infringement ataupun pelanggaran hak cipta. So yang pertama adalah piracy. So piracy ni jaranglah berlaku dalam bidang kita kan. Okey, so piracy ni lebih kepada yang yang karya muzik, karya seni, filem, rakaman bunyi ataupun so yang ni lebih kepada piracy lah. Okay, so piracy ni maksudnya kita menyalin semula karya orang lain. Okay, maksudnya unauthorized use. Maksudnya tak mendapat kebenaran daripada author tadi. Okay, kita reproduction. Okay, reproduction or sharing of copyright or patented material. Maksudnya kita reproduce. Okay, kita buat salinan semula ataupun kita menjual ataupun kita mengedarkan tanpa kebenaran. Itu disebut sebagai piracy ataupun cetak rompak. So yang kedua, so yang ni lebih kepada relate dengan kita punya field. So yang ni plagiarism. So plagiarism ni sekarang ni kalau awak nak buat nak buat thesis pun kita kena check for plagiarism. So kenapa? Sebabnya plagiarism ni dia termasuk dalam pelanggaran hak cipta. Okey, contoh sebenarnya hak cipta tadi, ingat tak saya kata tadi hak cipta sebenarnya dia tak perlu didaftarkan. Okey, walaupun dia tak daftarkan hak cipta, tapi bila awak contoh awak nak tulis thesis kan. Okey, awak nak tulis thesis, so awak nak ambil gambar dalam contoh nak buat literature review, so awak nak ambil satu gambar daripada buku. Okey, so awak pun photostate ataupun awak pun scan buku tu dan awak ambil gambar tu awak pun masukkan dalam thesis awak.
Okey, thesis tu so awak letak nama awak. Okey, prepare by siapa-siapa. Okey, contoh kata Ali. So thesis ni ditulis oleh Ali. Tapi dalam thesis awak tu ada gambar ataupun ada ayat-ayat yang awak ambil daripada buku, daripada jurnal. Tapi so yang tu bila awak dah maksudnya awak declare sebagai yang tu adalah hasil kerja awak. Tu yang tu kita panggil sebagai plagiat ataupun plagiarism. So maksudnya kita menggunakan karya orang lain dan kita mengkreditkan nama kita dekat situ tanpa kebenaran. Okey. Tapi sebenarnya kalau dari segi plagiarism, so dia lebih kepada kita kena cite, kita kena buat citation ataupun acknowledgement to the author. So maksudnya bila dia tak, walaupun dia tak register under copyright, okay, copyright protection, tapi once dia dah hasilkan buku ataupun articles ataupun publish article, so dah ada dekat situ author, so kita kena cite lah. Okey, walaupun dalam bentuk gambar, table, diagram, so ayat, so semestinya kita kena cite. So kalau kita tak cite, so masuk dalam plagiarism. Okey, so sebenarnya kalau untuk plagiarism ni so banyak kes lah berlaku. Okey, so dalam thesis tu yang ni sekarang kita kena check for plagiarism. Maksudnya dari segi ayat pun kita tak boleh ambil sebiji-sebiji ayat dalam buku ataupun jurnal lain. Okey, so untuk mengelakkan plagiarism lah. Maksudnya bila kita nak kata thesis tu hak milik kita sebagai author, so mestilah idea, maksudnya original idea daripada kita. Maksudnya walaupun kita ambil ayat orang lain tapi sebenarnya kita dah ubah suai. Kita dah ubah suai, so dia menjadi ayat kita. So baru kita boleh declare sebagai karya tadi adalah original daripada kita. Okay. So plagiarism, so using someone else's idea or words without crediting the source or acknowledge. Maksudnya kita tak acknowledge. So yang tu termasuk dalam plagiarism. Okay, ataupun pretending the ideas of work as your own. Sometimes kita tak sedar pun. Okay, contoh macam you buat presentation. So buat presentation, so masuk gambar, so kita ambil diagram ataupun flowchart daripada YouTube. Tapi kita tak tengok sama ada gambar yang diletakkan yang kita boleh access tu sebenarnya dia public domain ataupun dia protected by copyright. Okay. So kena tengok dululah. So biasanya kalau kita nak cari gambar-gambar dekat YouTube ataupun Google, so biasanya kita kena filter, kita tulis kat situ Creative Commons, Common Creative. Common Creative maksudnya biasanya yang Common Creative ni adalah karya-karya yang tidak didaftarkan under copyright protection. Maksudnya dia under public domain lah. So sebenarnya kalau ikutkan, kalau awak tak nak cite gambar tu, so kena pilih gambar yang daripada public domain sahaja. Okey. Okey, so apabila disabitkan dengan kesalahan tadi, so bila berlakunya pelanggaran hak cipta tadi, so boleh didenda lah. Okey, so didenda tidak kurang daripada RM2,000, okey, dan tidak lebih daripada RM20,000 bagi setiap salinan yang melanggar ataupun dipenjarakan dalam tempoh 5 tahun. Okey, in case kata tiba-tiba awak ambil sebenarnya yang ni lebih kepada cetak rompak lah, cetak rompak piracy. Kenapa? Sebabnya piracy ni dia lebih kepada kita buat, kita menjual ataupun kita mendapat hasil daripada hasil kerja orang lain. Maksudnya kita nak menjual ke, kita nak mengedar ke. Okey, dia berbeza dengan plagiarism. So plagiarism ni kita perlu cite ataupun acknowledge sahaja. Okey, maksudnya yang tu untuk kegunaan kita sendiri, kita tak jual pun. Okey. So kalau untuk cetak rompak ni kita dapat hasil daripada karya tadi. So yang ni termasuk bawah ni lah yang boleh disabitkan dengan kesalahan atau didenda. Okey, tapi sometimes ada juga contoh macam kata universiti, so dia buat dia macam tu macam lecturer lah. Okey, kalau macam saya, contoh saya ambil gambar tu bukan under public domain, so gambar tu register under copyright, so saya masukkan dalam lecture note saya. Okey, saya masuk dalam lecture note saya, so saya tulis author, prepared by Nur Asia. Okey, so once saya tulis prepared by Nur Asia, so maksudnya gambar tu adalah saya claim saya punya. Kalau saya tak cite lah,
Sebab tu mana-mana gambar yang kita ambil sebenarnya kita kena cite, kecuali gambar yang kita ambil itu adalah daripada okey, in case kata tuan punya gambar tu tiba-tiba tertengok, ni gambar aku punya ni, aku yang ni dah register under copyright. Okey, so dia boleh saman. Maknanya dia layak untuk saman lah. Mana-mana individu lain yang menggunakan hasil kerja dia, okey, untuk distribute kepada orang lain. So kena hati-hatilah. Okey. Okay, so copyright licensing body, okay, so dia ada untuk copyright, so dia ada badan-badan yang badan perlesenan, okay, yang yang dah diberi mandat oleh MyIPO tadi untuk menguruskan hak, okay, menguruskan hak-hak pemunya karya tadilah, okay. Kenapa tak keluar? Okay, so yang ni ada tak keluar. Okay, tak apalah. So, licensing body or royalty collecting body is an organisation which has been given a mandate by copyright owner to administer their right in use of copyright work by the users. Okay, so yang ni badan perlesenan ataupun badan kutipan royalty. So dia adalah satu organisasi. So satu organisasi ni dilantik oleh MyIPO ataupun dilantik secara personal oleh pemunya hak cipta tadi. Okey, dia yang ni badan licensing bodies ni dia bertindak untuk menguruskan hak owner tadilah, okey, melalui penggunaan karya-karya hak cipta pengguna tadi. Okey, so apa skop job scope of licensing body tadi. So sebenarnya dekat sini ada saya list job scope. Okey, so yang ni untuk licensing bodies ni dia tugas dia adalah untuk licensing of copyright work. Maknanya dia perlesenan hak cipta, untuk menguruskan perlesenan hak cipta. Yang pertama untuk licensing of copyright work. Okey, yang kedua collecting of royalty. Maknanya dia membuat kutipan royalty ke atas perlesenan tadi. Okey, yang ketiga distributing of royalty. Maksudnya dia distribute, dia agihkan royalty tu kepada pemunya hak cipta. Dan yang keempat, tugas licensing bodies ni adalah untuk mengambil tindakan lah. So dia boleh mengambil tindakan ataupun dia initiate enforcement action on behalf, so daripada on behalf of owner, ataupun dia mengambil tindakan penguatkuasaan undang-undang bagi pihak pemunya hak cipta tadi berdasarkan hak yang diberi. Contoh kata kalau ada infringement tadi ataupun pelanggaran hak cipta tadi, so licensing bodies ni bertindak untuk mengambil tindakan ataupun penguatkuasaan bagi pihak pemunya tadi lah, sebab kita dah tak tahu dah siapa yang guna kita punya kan. So siapa yang buat cetak rompak ataupun siapa yang copy kita punya karya. So sebenarnya once kita dah register, so kita dah tugaskan, dah lantik licensing bodies tadi untuk memantau. So yang ni lebih kepada macam karya-karya seni lah, karya muzik. So yang tu karya-karya yang mendapat royalty. Okay. Okay, so how users would like to use the copyright work without infringing the right of copyright owner. Okay, so macam kita. Macam mana kita nak guna karya-karya yang dilindungi di bawah copyright tadi? Tanpa kita melanggar hak cipta pemunya tersebut. Okay, so the users intended to use any copyright work shall obtain authorization from copyright owner. So kita kena dapatkan kebenaran daripada pemunya karya terlebih dahululah. Okey. So dari segi macam kita, so bila kita cite, buat citation ataupun kita acknowledge, so yang tu macam kita dah dapatkan kebenaran lah. Okay, so if the use of copyrighted work is for commercial purpose, public place, at commercial premise, and all end users shall obtain the license. Maksudnya kalau kita nak gunakan penggunaan sesuatu karya hak cipta tadi, kita nak guna untuk tujuan
komersial. Macam kita dalam kes kita nak buat thesis je, so tak adalah tujuan komersial kan. Tujuan komersial, kalau kita nak publish dekat tempat awam, ataupun kalau kita nak gunakan dekat premis-premis perniagaan, so maksudnya kita nak guna secara berulang. Maka pengguna tu boleh mendapatkan lesen. Kena dapatkan lesen daripada macam mana nak apply lesen ni. So lesen ni boleh kita dapat daripada licensing bodies tadi. Okey, boleh dapatkan lesen daripada licensing bodies yang dah dilantik oleh copyright owner tadi. Okey, contohnya contoh one off license. Maksudnya kalau ada event, maksudnya wedding ceremony, concert, dinner, okey, so boleh dapatkan one off license. So ataupun kalau nak guna untuk tahunan, so kena dapatkan annual license. So annual license lah. Okay. So maknanya kita sebagai user, so kita boleh guna copyright work ni dalam dua bentuk. Sama ada kita dapat kebenaran daripada tuan punya karya ataupun kita kena dapatkan license. Okay. So yang ni adalah list of declare licensing bodies. So yang ni licensing bodies yang dalam senarai MyIPO lah. Okay, pengeluaran lesen dan aktiviti kutipan royalty. Okay, so the licensing and royalty collection activities for copyright works in Malaysia are administered by licensing bodies declared by MyIPO. So MyIPO ni dia dah lantik beberapa organisasi lah yang bertindak sebagai licensing bodies untuk menjaga hak-hak pemunya tadi, pemunya karya. Okay, so untuk licensing body, so dekat Malaysia, so kalau ni Malaysia Reprographic Rights Centre Berhad, so MARC. So yang ni dia akan melindungi, dia adalah licensing bodies untuk writers, publishers ataupun authors in publishing industry. So untuk filem, MPLC, Sdn Berhad, untuk songwriters, composer and music publisher, music authors, copyright protection. And untuk recording company, Public Performance Malaysian Berhad. Okey, tapi kalau awak tengok dekat MyIPO, so dia ada banyak lagi sebenarnya list of licensing bodies. So yang ni contoh-contoh lah untuk list of licensing bodies. Okey, so sebenarnya tu sahaja untuk